Setiap jenis data akan disimpan dalam ingatan komputer. Nama pemboleh ubah memainkan peranan yang penting dalam menentukan saiz data dalam ingatan. Sistem operasi akan menentukan apa-apa yang boleh disimpan dalam ingatan komputer berdasarkan jenis data yang digunakan oleh pemboleh ubah. Kepelbagaian penggunaan jenis data pada pemboleh ubah dapat menjimatkan ruang pada ingatan komputer. Pemilihan dan penggunaan data yang sesuai amat penting supaya atau cara dapat dibangunkan tanpa ralat sintaks. Jenis data bagi pemboleh ubah dan pemalah yang menentukan jenis maklumat akan disimpan dalam ruang ingatan yang diperuntukkan. Penggunaan jenis data yang sesuai berfungsi sebagai penanda aras kepada sesuatu pemboleh ubah itu sama ada pemboleh ubah tersebut menyimpan data yang tetap, data yang boleh dikira, huruf, nombor perpuluhan atau data yang mempunyai nilai benar atau palsu. Berikut adalah 4 jenis data. 1. Integer. 2. Nombor nyata. 3. Aksara ataupun rentetan. 4. Boolean. Apakah integer? Integer merangkumi semua nombor yang tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Apakah nombor nyata? Nombor nyata adalah float ataupun double, terdiri daripada semua nombor yang mempunyai titik perpuluhan atau bahagian pecahan. Apakah aksara? Aksara adalah char ataupun string. Data-data ini berbentuk ruang kosong, teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. Apakah itu boolean? Boolean adalah data dalam bentuk pilihan, iaitu memilih salah satu daripada sesuatu yang benar atau palsu. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah? Pengatur cara perlu menggunakan kata kunci integer. Contoh di sini, nombor pertama, nombor kedua dan jawapan diisytiharkan sebagai integer. Maka di sini, nombor pertama, nombor kedua dan jawapan tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah yang boleh menyimpan nombor perpuluhan yang besar? Pengatur cara perlu menggunakan kata kunci double. Dalam contoh di sini, pemboleh ubah tinggi 1, pemboleh ubah tapak 1 diisytiharkan sebagai float, manakala pemboleh ubah luas diisytiharkan sebagai double. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah rentetan ataupun string? Pengatur cara perlu menggunakan data jenis string. Dalam contoh di sini, pemboleh ubah ampersand diisytiharkan sebagai char, manakala pemboleh ubah email address diisytiharkan sebagai string. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah boolean? Pengatur cara perlu menggunakan kata kunci benar atau palsu. Dalam contoh ini, pemboleh ubah for left, pemboleh ubah for straight, pemboleh ubah for right semua diisytiharkan sebagai boolean. Setiap pemboleh ubah dan pemalah mungkin wujud
dan akan digunakan untuk keseluruhan atau cara atau hanya bagi satu fungsi. Kewujudan pemboleh ubah atau pembala dikenal sebagai kawasan yang kedua-duanya boleh digunakan secara sah. Pemboleh ubah dan pembala bagi pengatur cara terdiri daripada dua skop, iaitu pemboleh ubah sejagat ataupun global dan pemboleh ubah setempat ataupun lokal. Pemboleh ubah sejagat hanya berfungsi dalam atur cara sahaja. Apabila tata cara tamat, ruang memori juga tamat. Pengisytiharan berlaku di luar di mana-mana fungsi. Akses boleh diakses di mana-mana fungsi. Boleh digunakan hingga ke akhir atur cara. Jika pemboleh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pemboleh ubah sejagat, rujukan hanya dibuat terhadap pemboleh ubah terdekat, iaitu pemboleh ubah setempat. Pemboleh ubah setempat hanya berfungsi dalam sub atau cara yang diisytiharkan. Digunakan dalam fungsi di mana pemboleh ubah diisytiharkan, bermula dari mana pemboleh ubah diisytiharkan dan bila penamat akhir tata cara tersebut. Pengisytiharan berlaku dalam sebuah fungsi dalam atur cara. Aksesnya tidak boleh diakses di luar fungsi itu. Pemboleh ubah setempat tidak ada masalah jika dua fungsi menggunakan pemboleh ubah tempatan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Statik integer M bersamaan 100 merupakan pemboleh ubah sejagat, manakala integer N bersamaan 90 adalah pemboleh ubah setempat.